Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada semua sidang penonton yang sempat bersama-sama saya, Zul Hazmi bin Ilyas ataupun Jurutera Pusaka pada malam ni dalam kisah 9 suku malam. Kisah suka duka pusaka yang dikendalikan oleh pihak My Pusaka dalam satu sesi perkongsian bersama dengan semua sidang penonton di luar sana berkenaan dengan kisah suka dan duka pusaka untuk dijadikan pengajaran kita bersama. Alhamdulillah pada malam ni kita berkesempatan dan berdasarkan kepada perkembangan semasa pandemik COVID-19, banyak kita boleh nampak peningkatan kebaikan dengan pengurangan kes-kes yang berlaku, dan banyak juga negeri-negeri di Malaysia ni telah berubah fasa kepada fasa 2, fasa 3 di mana banyak aktiviti ekonomi dan juga sosial telah dibenarkan dan dijangka pada seperti yang viral dalam media masa 16 September ni dijangkakan gelembung pelancongan di Langkawi akan meletup mencanak padat sepadat-padatnya seolah-olah kita merasakan bahawa pandemik 19 ni telah berakhir. Itu kesilapan kita lah walaupun kita telah divaksin lengkap 2 dos dan sebagainya, itu tidak bermakna kita sebenarnya kebal daripada pandemik COVID-19 ni dah part of our community sekarang, kemudian merupakan satu musuh yang kita tak dapat lihat maka berhati-hatilah kalau ditanya pendapat saya secara peribadi, saya belum berani untuk pergi ke tempat-tempat yang sesak Kenapa saya bercerita berkenaan dengan pandemik COVID-19 sebab dia ada kaitan dengan apa yang saya nak kongsikan pada malam ni kesimpulannya, manusia ni mudah lupa. Selama lebih 2 tahun kita berkurung, kita terkurung, bergeput di rumah disebabkan pandemik 19, disebabkan perkembangan positif kebelakangan ni, maka seolah-olah kita telah lupa apa yang kita lalui selama 2 tahun ni. Sesungguhnya COVID-19 itu benar dan kematian akibat COVID-19 itu benar, dan saya sendiri pun telah kehilangan 3 sahabat baik saya akibat pandemik COVID-19 Jadi apa yang nak saya kongsikan pada malam ni sebenarnya satu isu yang saya sendiri pun macam tak percaya sebab saya tak sangka isu ni masih lagi berlaku sekarang selepas beberapa banyak program cakna pusaka, pewarisan dan sebagainya dikendalikan oleh banyak pihak, bukan sahaja My Pusaka mungkin juga Majlis Agama Islam Selangor dan juga beberapa agensi yang lain Apa isu dia? KWSP tidak berpenama. Jadi tajuk yang saya nak kongsikan pada malam ni santai-santai, satu perkara yang basic iaitu duka KWSP tidak berpenama. Secara peribadi memang saya terkejut masih lagi berlaku keadaan ni, sehinggalah pada bulan lepas seorang prospek menghubungi saya berkenaan dengan setelah kematian arwah suaminya di mana ada beberapa harta. Apabila berlaku kematian maka menjadi harta pusaka Ada beberapa harta pusaka peninggalan arwah suami, salah satunya adalah KWSP. Dan isunya arwah suaminya lupa meletakkan penama kepada KWSP. Maka apa hasilnya? Akaun KWSP tersebut terbeku. Jumlah dia banyak. Memang banyak. Saya lihat dia punya statement tu memang banyak. Sedangkan apabila arwah meninggalkan 2 orang isteri dan 3 orang anak.
isteri yang kedua merupakan suri rumah sepenuh masa dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil di bawah umur. Jadi ditambah lagi dengan keadaan di mana rumah yang prospek ni duduk 2 nama. Ya, seorang penama tu nama prospek dan satu lagi nama adalah arwah suami. Dan bahagian pinjaman arwah suami tiada MRTA, MRTT ataupun insurans ya untuk cover baki pinjaman suami. Jadi itu keadaan dia. Jadi sebenarnya bila andai kata KWSP ni ada siap penama, maka prosesnya mudah. Kenapa diletakkan penama pada sebahagian daripada akaun, ya? Sebab untuk memudahkan pencairan wang-wang dalam akaun tersebut tanpa melalui proses urus pusaka yang mengambil masa yang panjang. Itu tujuan dia. Ya. Jadi bila kes ni berlaku kepada prospek ni di mana arwah suaminya tidak meletakkan penama pada KWSP, maka terbeku dan perbelanjaan sara hidup ya mengalami kesukaran. Sepatutnya duit daripada KWSP tersebut boleh digunakan. Ya, tetapi dalam kes ni tidak berlaku. Ya. Sedangkan kita semua maklum ya, bagi pekerja-pekerja swasta, saya percaya 90% daripada kita ya mempunyai jumlah ataupun simpanan terbesar kita ya di hari itu adalah di dalam akaun KWSP. Okey, dia sebenarnya senario dia begini ya. Sebenarnya benda ni pun berlaku kepada saya sebelum saya terlibat dalam industri ni ya. Dulu saya meletakkan penama dalam akaun KWSP saya kepada 3 orang. Ya, 3 orang. Pertama, isteri saya, sudah tentu orang yang paling rapat. Yang kedua adalah anak sulung saya. Dan yang ketiga adalah anak kedua saya. Ini saya merujuk kepada kes saya sendiri pada tahun 2014, ya. 7 tahun lepas. Pada tahun 2014, anak saya yang kedua, penama yang ketiga, ya, masih lagi di bawah umur. Andai katalah saya meninggal pada tahun tersebut, maka bahagian anak saya yang ketiga ni akan dibekukan. Disebabkan anak saya penama yang ketiga adalah di bawah umur. Itu kena jaga-jaga. Itu senario pertama. Okey. Senario yang kedua, ramai ya kita memulakan kerjaya kita sewaktu masih bujang. Jadi kebanyakannya penama diletakkan ibu kita. Ya, ibu kita. Kemudian bila kita bekerja, berkahwin, mempunyai keluarga, kita lupa nak menukar penama tu. Kemudian ibu kita, ialah secara logiknya yang lebih berumur akan meninggal dahulu. Jadi apa kesannya kepada KWSP kita? Disebabkan penama tu dah meninggal dunia. Dan itu memerlukan ya untuk mencairkannya itu memerlukan satu proses yang agak panjang dan mengambil masa. Itu kesan-kesan dia ya. Jadi dalam kesempatan ni ya saya mengambil kesempatan untuk memaklumkan kepada semua sidang penonton yang mana ada akaun KWSP itu jangan lalai. Jangan lupa semak balik penamaan tu. Ya. Dan perlu diingat ya, penama bukan pemilik kepada wang dalam KWSP tersebut. Penama hanya pentadbir. Yang ni pun ramai orang di luar sana masih lagi salah faham. Ya. Dia ingat penama ni siapa? Pemilik, pemunya, penerima. Itu silap. Ya. Jadi pentadbir ni apabila menguruskan wang KWSP nanti perlu dibahagi-bahagikan kepada waris-waris yang layak secara faraid. Ya. Ataupun ini saya mengambil kesempatan ni, macam saya cakap sebelum saya terlibat dalam industri ni, saya tak tahu saya menamakan 3 penama. Itu adalah sesuatu yang sukar sebenarnya. Jadi yang sebetulnya, okey, saya kongsikan apakah kaedah yang betul
dalam meletakkan penamaan di dalam KWSP dan juga sebarang akaun yang berpenama. Ini kaedah yang betul. Lantik seorang penama yang dipercayai. Ya, kes yang terbaik ya adalah pasangan anda. Itu yang terbaik. Sebab apa? Pasangan kita adalah orang yang paling rapat dengan kita. Apa-apa hal yang berlaku kepada kita, pasangan kita akan tahu. Ya, letakkan satu penama saja, tak perlu ramai-ramai. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, penama tu hanya pentadbir. Jadi pembahagian dia macam mana? Ya. Okey. Ini apa yang saya buat dan saya kongsikan ya. Ini adalah dokumen yang disediakan oleh pihak MyPusaka, nama dia MyIkatan. Ini dokumen wasiat ataupun perancangan pewarisan yang asas. Apa ada dalam ni? Contohnya ini KWSP saya. 10% saya dah pesankan untuk diberikan kepada surau tempat karya saya. Ya, ini dinamakan apa? Wakaf sedekah. Ini yang dinamakan wasiat. Wasiat adalah pembahagian kepada bukan waris. Contohnya apa? Surau. Tidak melebihi 1/3. Ya, wasiat ni wajib dilaksanakan oleh waris. Okey. Kemudian pembahagian seterusnya adalah isteri saya sebanyak 30%, anak sulung saya 30% dan anak kedua saya 30%. Ini apa dia? Ini adalah penerima, bukan lagi penama. Siapa penama? Isteri saya. Jadi apabila berlaku kematian kepada saya, minta-minta panjang umur lah ya, maka isteri saya akan menguruskan dengan KWSP. Jadi KWSP tengok, ni betul penama yang betul. Jadi KWSP akan riliskan duit tu. Pembahagian dia macam mana? 10% wakaf sedekah, wasiat sedekah kepada surau. Bahagian isteri saya 30%, bahagian anak sulung saya 30%, anak kedua 30%. Dan dokumen ni di-endorse oleh lawyer. Ya, ini satu dokumen yang valid. Ya, jadi mungkin penonton akan bertanya, apa jadi kalau penama menyalahgunakan? Ya, dia tak membahagi-bahagi ikut pesanan yang disediakan. Dalam penyediaan dokumen oleh MyPusaka, dia lengkap. Apa dia? Dia perlantikan 2 wasi. Kenapa 2 wasi? Check and balance. Jadi kalau penama isteri saya tidak melaksanakan pesanan saya, maka wasi yang kedua, anak saya akan mengingatkan. Itu penyediaan perancangan pewarisan yang lengkap, cantik, bertarikh, bertulis dan bersaksi. Ya. Jadi itu kaedah yang betul. Ya. Mungkin ada yang bertanya, berapa kos membuat MyIkatan ataupun perancangan asas yang lengkap ni? Ya. Saya boleh cakap amat murah. Ya. Siapa yang suka membeli Tupperware tu, mana kos ni lebih murah daripada membeli Tupperware pun. Ya, jadi sementara kita masih hidup, ya, Allah memberi peluang untuk kita ni masih lagi hidup, maka buatlah perancangan pewarisan untuk kebaikan ahli keluarga, bakal-bakal waris kita. Ya, tak mau seperti yang terjadi kepada prospek yang saya kongsikan pada malam ni, ya, di mana akaun KWSP arwah suaminya terbeku, ya, disebabkan tiada penama. Ya, sedangkan perbelanjaan untuk sara hidup waris-waris, ya, ada 2 isteri, 3 anak, lepas tu dengan baki pinjaman perumahan yang tidak diinsurankan, ya, tidak ada MRTA, MRTT, maka desakan untuk penggunaan dana tu, ya, amat tinggi. Ya, duit KWSP ada tetapi terbeku. Untuk mencairkannya mengambil proses yang panjang, ya. Jadi sama-sama kita bermuhasabah diri, ya. Sementara kita masih berpeluang untuk membuat perancangan pewarisan ni, maka kita buatlah perancangan pewarisan, ya. Yang paling mudah yang saya kongsikan pada malam ni, ni MyIkatan dengan MyPusaka, ya, bertulis, bertarikh dan bersaksi, ya. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ni, ya, satu tajuk yang sepatutnya tidak perlu diperbincangkan lagi sebab ni adalah satu perkara asas, akaun berpenama. Ya,
tetapi masih lagi berlaku, ya. Itulah. Jadi sila ambil iktibar, ya. Jadi please like, share and follow kisah 9 suku malam yang disediakan oleh mypusaka.info, ya. Besok kisah 9 suku malam akan bersiaran lagi bersama perunding yang lain dan kisah yang lain, ya. Dan insya-Allah pada minggu hadapan hari Selasa akan bersama dengan salah seorang ahli keluarga tim jurutera pusaka, iaitu saudara Syafri Zainal, ya. Sehingga bertemu lagi di lain siaran, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.